Sekolah Menengah Agama Nahzah telah ditubuhkan pada tahun 1947. Sekolah ini diasaskan oleh Allahyarham Tuan Guru Haji Osman Al-Yunusi. Sekolah ini mempunyai 3 blok asrama, iaitu Asrama Ibnu Khaldun, Asrama Ibnu Sina dan Asrama Rabiatul Adawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pelajar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah di dalam slot ini dapat kita bertemu dan dapat kita berjumpa. Semoga apa yang dirancangkan, yang dibuatkan oleh kamu sekalian akan membawa rahmatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ustaz nak sentuh tentang peranan kita sebagai seorang pelajar. Bila kata peranan kita sebagai seorang pelajar, kita
tertakluk kepada peraturan-peraturan tertentu, yang mana peraturan ini akan membawa kita, akan mendidik kita menjadi seorang insan yang dapat menjalankan etika kehidupan. Dalam fasa ini juga kamu dikatakan seorang penuntut ilmu, yang mana ilmu itu penting di dalam kehidupan manusia, kerana dengan ilmu itu akan membawa manusia ke jalan yang lebih baik dan lebih teratur. Apabila seseorang itu berilmu, ia boleh membawa dirinya ke mana-mana sahaja. Dengan menuntut ilmu, ia juga akan membawa kejayaan seseorang itu di masa depan. Bukan kata kamu saja, bahkan orang lain yang akan menuntut ilmu itu, sekiranya dia betul-betul menuntut ilmu, dia akan membawa kejayaan seseorang itu di masa depan. Tanpa ilmu, manusia akan menjadi kerdil dan akan ditindas oleh orang lain. Ilmu juga boleh membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang yang berilmu juga akan membuat seseorang itu menjadi seseorang yang mulia dan dapat mempamerkan dari segi budaya dan akhlak. Apabila dikatakan akhlak ini, ia merupakan penting dalam kehidupan kita. Sekiranya akhlak tidak elok dan buruk, orang pun tidak suka kepada kita dan dipandang kurang senang oleh masyarakat. Dalam kehidupan kita, apatah lagi kita ini sebagai warga Nahdah, harapan Ustaz semoga kamu tuntutlah ilmu bersungguh-sungguh, kerana dengan ilmu akan membawa kita kepada kejayaan. Yang penting sekali, jagalah akhlak dengan baik. Semoga dengan akhlak ini kita akan dimuliakan oleh masyarakat sekeliling, dan dengan akhlak yang baik akan membawa individu, masyarakat, negara menjadi makmur dan sejahtera. Saranan Ustaz, tutuplah ilmu selagi hayat masih ada di kandung badan. Oleh itu, jadilah seorang manusia yang benar-benar mempunyai ilmu untuk masa depan dirinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Salma, mewakili para wadah puteri, diminta untuk menyampaikan sepatah dua kata sempena penganjuran program pada kali ini yang dianjurkan oleh para pelajar tingkatan 4 dengan tema yang diberikan Kiadah Terunggul Pemimpin Terbilang. Jadi boleh dikatakan bahawa program ini boleh menjadi penanda aras kepada para pimpinan asrama tahun ini untuk menilai dan memimpin bakal-bakal pemimpin yang akan menerajui asrama bagi sesi 2014, dan adalah diharapkan agar bakal pimpinan asrama yang akan dilantik bagi sesi 2014 ini mampu untuk membawa asrama kita ke arah yang lebih baik. Kalau kita melihat visi asrama kita, iaitu menjadikan asrama SMA Nahdah sebagai asrama yang terbilang menjelang tahun 2012, sama-sama kita bertanyakan kepada diri kita, adakah visi ini sudah tercapai ataupun tidak. Dan untuk memantapkan lagi pentadbiran ataupun kepimpinan asrama ini, nasihat cikgu kepada para pimpinan asrama supaya memberi penekanan kepada bahagian dakwah dan tarbiyah, kerana bermula daripada dakwah dan tarbiyah lah para penghuni asrama akan dibentuk, dididik, dilatih untuk menjadi insan-insan yang berakhlak mulia dan seterusnya melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai nilai disiplin yang begitu tinggi. Walaupun hanya sekadar melaksanakan usrah, kalau kita lihat pelaksanaannya mungkin bersifat kecil-kecilan, tetapi dari usrah yang kecil inilah akan membantu dan sangat membantu sebenarnya untuk mendidik hati-hati yang ada di asrama SMA Nahdah ini, mudah-mudahan insya-Allah. Dan para wadah juga sangat mengharapkan
agar para pimpinan yang akan dilantik untuk sesi 2014 ini dapat menjadi mata dan telinga bagi para warden, saling bahu-membahu, bekerjasama, bersatu fikiran, wahdatul amal untuk melancarkan perjalanan gerak tugas kamu sebagai kepimpinan asrama. Dan sebelum cikgu mengakhiri ucapan ringkas ini, cuma nasihat cikgu, marilah kita sama-sama menjadikan asrama ini sebagai satu medan tarbiyah bagi kita untuk membentuk diri kita menjadi insan-insan yang berakhlak mulia, mampu memimpin diri sendiri dan seterusnya memimpin masyarakat di luar sana pada masa hadapan, insya-Allah. Belum cikgu mengakhiri ucapan ini, cikgu ingin mengucapkan tahniah di atas semua yang terlibat untuk menganjurkan program ini, Bapak Tingkat 4 dan juga pimpinan pengawas asrama yang ada sekarang dalam membantu menjayakan program ini. Dan mudah-mudahan program yang dianjurkan ini bukan sekadar program biasa yang dirancang, tetapi program mempunyai nilai impak yang positif yang dapat memberi manfaat kepada semua pelajar asrama. Dan untuk mengakhiri ucapan cikgu, sekali lagi cikgu mengucapkan tahniah dan mudah-mudahan kita sama-sama menghayati kataan yang tertera di bangunan asrama kita, asramaku, rumahku, wardenku, ibu bapakku. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khidir Pensudin sebagai Ketua Asrama Sekolah Menengah Agama Nadah 2013 dan wakil kepada semua biro-biro SKO muslimin muslimat. Saya mewakili meminta maaf sepanjang pentadbiran kami di Asrama Sekolah Menengah Agama Nadah melakukan salah dan silap kepada semua penghuni muslimin muslimat putra putri yang disayangi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih di atas kerjasama yang telah diberikan oleh semua para penghuni asrama putra putri selama aktiviti semua program-program yang dijalankan dari sudut aktiviti, dari sudut disiplin dan sebagainya. Diharap juga di sini untuk Khiadah 2014 yang akan diungguli oleh barisan kepimpinan tahun ini, insya-Allah tahun hadapan. Abang harap pada Abah, Azam, Aiman, semua masuk puteri sekalian boleh buat yang lebih baik daripada tahun ini. Dan akhir kata daripada Ana sebagai ketua asrama, wakil kepada Esko belah muslimin dan belah muslimat, minta maaf jika ada salah dan silap sepanjang pentadbiran kami, sepanjang qiyadah kami, sepanjang riasat kami. Akhir kata, apa yang baik itu semuanya datang daripada Allah, yang celah, yang kurang itu datang daripada diri kami sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pihak kru penerbitan asrama kerana sudi untuk membuat rakaman tentang ucapan saya berkaitan dengan asrama pada tahun ini. Pertama sekali saya bersyukur kerana pertama amanah yang diberikan kepada saya untuk mengendalikan atau mengurus berkaitan dengan hal ehwal asrama. Dan pertama sekali saya mengucapkan alhamdulillah kerana sepanjang saya berada di sekolah ini dan diberi tanggungjawab untuk mengurus hal ehwal asrama, pelajar-pelajar telah dapat menunjukkan satu kerjasama yang baik. Ini berdasarkan kepada beberapa aktiviti ataupun program yang telah dilaksanakan. Jadi harapan saya semoga kerjasama ini sentiasa dapat dipertingkatkan dari masa ke semasa. Walau bagaimanapun, sebagai sebuah asrama yang tidak seperti mana dengan asrama-asrama sekolah bantuan penuh kerajaan yang lain, tentulah kita mempunyai beberapa kelemahan, terutama dari segi prasarana sekolah ataupun prasarana asrama itu sendiri. Kerana kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain, sudah tentu kita banyak kekurangan dari segi kelengkapan bangunan
dan kedudukan asrama itu sendiri. Kerana asrama kita ini diambil alih daripada lembaga pengurusan sekolah, dan sudah tentu pada ketika dibina dia tidak berdasarkan kepada pelan pembangunan yang sebenarnya. Dan itu besarlah harapan saya bahawasanya pelajar-pelajar yang tinggal di asrama ini dapat menitik berat beberapa perkara. Yang pertamanya dari segi saksiah ataupun akhlak, yang kedua dari segi penampilan ataupun keterampilan, dan yang ketiga dapat mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan. Yang pertama dari segi saksiah. Saksiah bukanlah satu perkara yang amat susah untuk kita bentuk sebagai individu yang berakhlak mulia. Cuma ianya bergantung kepada sejauh manakah kesanggupan kita untuk berubah. Dan untuk kita berubah bergantung juga antara faktornya keadaan sekeliling yang berada di sekitar kita. Kalau sekelilingnya baik, maka akan bertambah baiklah kita. Oleh itu, jika semua pelajar asrama berjaya menunjukkan ciri-ciri manusia yang baik ataupun insan yang baik, sudah tentu secara berkumpulan kita akan menjadi satu kelompok yang dihormati kerana kita mempunyai saksiah yang tinggi. Yang kedua dari segi keterampilan, satu sikap yang saya perhatikan bahawa sebenarnya pelajar-pelajar asrama mempunyai jati diri ataupun keupayaan untuk menunjuk diri, tetapi yang menjadi penghalangnya adalah sikap malu ataupun segan, ataupun mempunyai rasa tidak mampu untuk berada, buat kata-kata duduk sama rendah, diri sama tinggi. Sebab itu apabila keadaan ini berlaku, banyak perkara-perkara yang sepatutnya dilaksanakan oleh pelajar asrama tidak dapat dilaksanakan. Oleh sebab itu, dalam asrama sendiri, dalam sistem organisasi asrama, kita mempunyai organisasi di kalangan pelajar bertujuan untuk membentuk pelajar-pelajar sebagai pelapis pimpinan yang akan datang, dengan syarat mereka mampu untuk tampil ke hadapan. Keterampilan untuk menjadi seorang yang lebih baik merupakan satu perkara yang amat penting. Dan yang ketiganya ialah dari segi disiplin. Disiplin sebagai pelajar asrama sudah tentu kita menghadapi banyak cabaran berbanding dengan pelajar yang belajar tetapi tidak tinggal di asrama. Kita mempunyai waktu-waktu yang terhad, masa-masa yang perlu kita patuhi dengan kekangan-kekangan yang perlu kita hadapi. Sudah tentu kadang-kadang kita terpaksa meninggalkan ataupun kita terpaksa melupakan sebentar soal disiplin. Sebab apa? Sebab sedia maklum bahawa pelajar-pelajar juga kadang-kadang mereka mempunyai keinginan yang tertentu, yang mana apabila tinggal di asrama seolah-olah mereka disekat untuk melakukan apa yang mereka ingin buat. Maka dengan sebab itu kadang-kadang pelanggaran disiplin berlaku. Tapi insya-Allah dengan kita berada dalam SMA Nahdah ini yang antaranya ingin melahirkan insan yang bersaksiah unggul, maka kita gunalah kesempatan semasa kita berada di asrama ini untuk kita melatih diri kita sebagai seorang yang berakhlak mulia, dan pada masa yang sama juga menjadi orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Harapan saya mudah-mudahan pelajar-pelajar ataupun anak-anak yang tinggal di asrama pada tahun ini mampu menjadi pelajar yang menjadi harapan terbaik bagi pihak sekolah, sama ada dari segi co-curriculum dan saksiah. Jadi itulah harapan saya, mudah-mudahan cita-cita dan hasrat ini dapat direalisasikan insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masukkanlah kami